Usul yang keempat daripada 99 usul dirayat hadis. Usul yang keempat daripadanya ialah hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang tidak sesuai dengan kedudukan malaikat dan mengaibkan mereka, seperti menampakkan mereka sebagai makhluk yang bodoh, telah tersalah dalam melaksanakan tugas, menderhakai Allah, melakukan dosa, yakni mereka tidak maksum, dan sebagainya. Semuanya adalah palsu dan karu. Begitu juga dengan hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menggambarkan para malaikat seperti kartun-kartun dan menyatakan kejadian mereka daripada selain nur. Antara contoh yang dapat dikemukakan untuk usul ini ialah contoh pertama. Jadi hari ini insya-Allah kita akan bincangkan contoh yang pertama. Contohnya sangat banyak, tapi saya akan pilih daripada sekian banyak tu 3 lah. 3 dalam ada berbeza-beza dari segi apa yang telah saya sebutkan itu. Ini dari sudut ni nampak begini, ini nampak begini, nampak begini tu. Mudah-mudahan dapat memberi gambaran yang sebaiknya melalui contoh-contoh itu. Sebabnya usul yang keempat ini penting. Ia masih berkait dengan akidah umat Islam tentang malaikat. Rukun iman salah satunya percaya kepada malaikat. Apa yang perlu dipercayai tentang malaikat itu? Bahawa mereka adalah kejadian yang sempurna. Mereka dijadikan daripada nur, cahaya. Mereka maksum, terpelihara daripada dosa-dosa. Kejadian mereka adalah suci. Mereka tidak makan, tidak minum. Kalaupun mereka berupa manusia, hanya rupa saja. Kalau makan tu tidak. Apa bergegar ni? Apa dia bergegar meja? Kesan apa? Kamu buat kerja drill meja ni. Mereka adalah maksum, terpelihara daripada dosa, semua dosa. Tak ada melakukan dosa, tak mungkin mereka melakukan dosa. Tidak makan, tidak minum, seperti dalam kisah Nabi Ibrahim kan, bila malaikat itu dihantarkan untuk menghancurkan kaum Lut. Mereka pergi bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim hidangkan makanan berupa ijlin hanid, anak lembu yang dipanggang. Bila dihidangkan, Nabi Ibrahim mempersilakan mereka makan, tak mau. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Dalam Quran sebut, bila Nabi Ibrahim tengok tangan mereka tak menghulur, dia berasa pelik, ganjil, dan timbul rasa takut. Bukan takut pada malaikat itu, tidak. Mana Nabi Ibrahim pun tak kenal bila dia berupa sebagai manusia itu, tak kenal. Sehingga lama juga duduk-duduk itu, sempat Nabi Ibrahim siapkan daging panggang dan hidangkan kepada mereka, tak sedar lagi. Maknanya Nabi pun ada kalanya tak kenal, tak dapat cap, buat seketika. Lepas itu dia dapat tahulah apa yang dia takut. Bukan takut dengan malaikat itu, dia sudah perasan lah. Lepas pada itu dia perasan, ini lain ni cerita ni.
Takut apa? Sebab malaikat-malaikat tu bila dia datang, dia tidak datang saja. Terutamanya apabila banyak kemungkaran berlaku, dia tidak datang saja. Jadi itu yang ditakutnya. Kesianlah kepada berapa ramai orang yang akan hancur nanti, musnah. Itu yang dia takut. Jadi tak makan, tak minum, tak kahwin, tak ada hubungan kelamin apa, tak ada. Bukan lelaki, bukan perempuan. Itu saja kejadiannya yang ajaib, yang berbeza lah daripada kejadian makhluk manusia. Hanya mempunyai akal sahaja, tidak ada nafsu. Oleh itu yang difikirnya baik-baik saja. Tak ada terlintas yang tak baik, sebab tak ada nafsu. Berbeza dengan kejadian syaitan. Allah buat manusia, kemudiannya gabungan daripada dua tu. Ada unsur malaki, malaikat, dan ada unsur syaitani, syaitan. Itulah untuk mempelbagaikan kejadiannya, untuk menunjukkan kekayaannya. Allah SWT menjadikan sekalian makhluk ini, termasuk malaikat. Jadi itulah, malaikat-malaikat ni boleh berupa, dia boleh menjelma dalam rupa tertentu, terutamanya manusia. Dan dia tidak berupa dengan rupa yang hodoh, dengan rupa yang kotor, misalnya seperti binatang ke, seperti binatang. Kalau ada berupa macam binatang begitu, biasanya dia bukan malaikat. Macam badak ke, ataupun macam beruang ke dan sebagainya, itu jin. Macam ular ke berupa, itu jin. Kalau malaikat tidak, dia datang dalam rupa yang cantik, bersih. Itu sifatnya. Itulah beberapa perkara tentang malaikat yang ada dalam akidah kita. Jadi bila sesuatu hadis atau riwayat itu menggambarkan suatu keadaan malaikat yang tidak sesuai dengan kedudukan mereka dan mengaibkan mereka, jadi aib. Tiba-tiba digambarkan malaikat itu dalam rupa babi misalnya, itu aib, tak sesuai. Bukan sekadar itu saja, seperti menampakkan mereka sebagai makhluk yang bodoh. Nampak tak cerdik sangat, mudah ditipu, mudah. Itu tidak begitu malaikat ni. Malaikat-malaikat ni bukan mudah ditipu. Kalau jin boleh lagi kita tipu, boleh. Syaitan pun boleh lagi, dia boleh terkena lagi dengan kita. Tapi kalau malaikat tidak. Telah tersalah dalam melaksanakan tugas. Tersalah nak bagi orang ni ambil nyawa orang ni, pergi ambil nyawa orang lain. Tersalah. Tak ada macam tu. Kalau orang tu masa tu tepat. Itu kerja malaikat. Apapun dia nak menghancurkan, dia nak membangunkan, dia nak membina, dia nak memusnahkan, tepat pada masa yang Allah SWT telah perintahkan kepada mereka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itulah yang disebutkan di dalam Quran tentang malaikat. Mereka tidak menderhakai Allah, dan apa yang disuruh mereka buat dengan tepat. Itulah tindakan dan kerja malaikat. Ataupun seperti akan datang, mungkin saya akan pilih yang itu untuk sebab banyak contoh. Mungkin saya pilih yang itu, tapi tak pasti lagi. Saya akan fikir tengok. Ini kan mengikut setengah-setengah Syiah. Asalnya wahyu tu untuk akhir zaman ini diperintahkan supaya diberi kepada Ali. Jibril itu bertukar, dia tersalah pergi bagi kepada Muhammad. Itu satu contoh. Jadi tersalah. Tak mungkin benda macam tu. Tak mungkin. Kalau kita sudah ada akidah kita tentang malaikat, kita tak boleh tiba tolak saja cerita-cerita yang seumpama itu. Menderhakai Allah, melakukan dosa. Ini mungkin saya akan bagi juga, akan datang dalam contoh akan datang. Misalnya Harut Marut, cerita Harut Marut, dua malaikat yang dipilih menjadi manusia. Sebab para malaikat itu mengkritik manusia banyak buat salah. Jadi Allah bagi pilihan
kepada malaikat terpilih antara mereka, siapa yang nak Tuhan jadikan dia sebagai manusia. Tuhan nak bagi tahu macam mana manusia ni ujian terhadap mereka dahsyat teruk. Jadi bila jadi manusia tu, dia berzina, minum arak dan sebagainya. Akhirnya ringkas ceritanya, dihukum. Ini tidak mungkin, tak boleh, tak betul cerita ni. Tapi ini dia termasuk dalam Israiliyat. Itu termasuk dalam Israiliyat. Dalam nota-nota yang lepas banyak dah kita cerita Israiliyat, dan sangat banyak macam-macamnya. Jadi di sini kita tidak nak sebutlah, nak campur-campur biar ada kepelbagaian itu. Yang pentingnya kita dapat usul. Dari segi kemungkinan contoh-contoh yang lain tu banyak lagi. Tidak mungkin bila kata dia melakukan dosa, jadi manusia pembuat dosa, tak ada macam tu, tak boleh diterima. Berzina dosa, dan Allah SWT tak ubah kejadian itu. Bila malaikat lah cuma berupa untuk sementara, untuk sesuatu kerja dia itu adalah. Tapi sampai mereka melakukan dosa itu tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Jadi sebab itu dengan senang saja kita dapat tolak cerita-cerita yang seperti itu dan sebagainya. Semuanya adalah palsu dan karut. Kalau dapati macam ni, mudah saja, anggaplah ini semua palsu dan karut. Kalau kita tak tahu tentang sanad dia pun tak apa. Itulah kelebihan kita memahami tentang usul dirayat ini. Kita boleh guna akal saja, tengok berdasarkan kaedah tadi, dengan mudah kita dapat tolak cerita-cerita yang seperti itu. Kita tidak akan terpengaruh dengannya. Begitu juga dengan hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menggambarkan para malaikat seperti kartun-kartun. Mungkin saya akan pilih yang ini sebab ada 2-3 contoh. Banyak lagi. Kartun ni macam mana? Orang yang ada janggut panjang, janggut banyak kan, malaikat bergantungan, itu macam kartun dah kalau nak lukis. Jadi kesianlah kepada bangsa yang tidak ada janggut. Jadi kelebihan itu dikatakan kelebihan janggut. Maka simpanlah janggut sepanjang-panjangnya masing-masing. Sehingga jadi kelebihan pula itu. Sejauh mana ke kesahihannya benda-benda macam ni. Dan ia telah menggambarkan malaikat itu macam kartun. Ini tak mungkin, tak boleh jadi. Mudah saja. Padahal banyak dalam buku-buku yang menceritakan tentang kelebihan janggut. Itulah yang disebutkan. Baru ni orang tunjuk kepada saya, ada dalam WhatsApp dan sebagainya tersebar itu. Jadi kelebihan janggut. Jadi mungkin kerana itu orang ingat satu kelebihan, jadi dia akan simpan janggut. Bukan kerana sunnah nak simpan, itulah memang bagus. Tapi janganlah kaitkan dengan cerita-cerita yang karut macam tu, melibatkan malaikat pula. Kita jadikan mereka tu sebagai bahan tertawaan manusia, bahan ejekan. Itu tak kena dengan cara orang Islam. Dan menyatakan kejadian mereka daripada selain nur. Ini saya tak pilih lagi. Saya cuma hanya buat satu. Macam, tapi ini melibatkan Syiah juga. Orang-orang Sufi pun banyak juga cerita-cerita macam ni. Orang Syiah kata dia nak cerita kelebihan muta'ah, kahwin muta'ah. Antara kelebihannya, bila seseorang itu melakukan persetubuhan dengan isteri muta'ahnya, dia seperti orang yang kahwin secara biasa juga. Dia kena mandilah untuk mengangkat hadas. Mandi junub kita kata, dia kena mandi juga. Jadi ceritanya bila mandi itu, daripada setiap titisan air yang dia guna buat mandi itu, Allah menjadikan 70,000 malaikat. 70,000 ni setiap satu daripadanya beristighfar untuk dia, dari mula ia dijadikan sampai bila-bila, sampai kiamat. Ini malaikat jadi daripada air kotor, sedangkan malaikat tu jadi daripada nur. Tiba-tiba jadi daripada air kotor yang orang buat mandi muta'ah itu. Ini melampau lah. Ini adalah satu bentuk serangan terhadap malaikat
nak mengaibkan, memburuk-burukkan malaikat. Itu caranya. Dan biasanya orang yang buat kerja macam ni adalah golongan yang sesat, golongan yang menyeleweng. Adalah maksud dia yang tersendiri. Misalnya dia nak membuktikan kelebihan mut'ah itu. Macam-macam lagi kelebihannya. Itu tak ada kena dengan malaikat. Tapi yang ini dikaitkan dengan malaikat. Jadi malaikat itu jadi daripada setiap titisan air mandi itu, mandi junub. Ini termasuk dalam kekarutan ajaran Syiah jugalah. Antara contoh yang dapat dikemukakan untuk usul ini ialah contoh pertama, itu panjangnya, dikatakan hadis lah, tak apalah, dikatakan hadis. Haddatsana Abu Aqil Anas bin Salm Al-Khawlani قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن العلاء الحمصي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد الله بن محمد القرشي عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد بن عبد الله الأودي قال شهدت أبا أمامة وهو في النزع فقال إذا أنا مت, أنا tu sepatutnya bukan alif nun saja, ana saya. إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصنع بموتانا. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدا ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون فليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله ada an وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما فإن منكرا ونكيرا يأخذ واحد منهما يد صاحبه ويقول انطلق بنا ما نقعد عند من قد لقن حجته فيكون الله حجيجه دونهما. فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال ينسبه إلى حواء يا فلان بن حواء. Itu contohnya. Maksudnya kita tak sebut semua sanad tu, ambil yang ringkas saja. Sa'id bin Abdullah Al-Audi berkata, aku menyaksikan Abu Umamah ketika beliau sedang nazak, yakni hampir meninggal dunia. Pada ketika itu beliau berkata, apabila aku mati nanti, kamu lakukanlah kepadaku apa yang Rasulullah SAW suruh kami lakukan kepada orang-orang mati di kalangan kami. Rasulullah SAW menyuruh kami dengan katanya, apabila ada sesiapa di antara saudaramu meninggal dunia dan kamu selesai mengebumikannya, maka hendaklah ada seseorang daripadamu berdiri di kepala kuburnya. Kemudian hendaklah dia berkata, wahai fulan bin fulanah, sesungguhnya dia mendengar kata-katanya walaupun tidak dapat menjawab. Seterusnya dia hendaklah berkata, wahai fulan bin fulanah, si mati akan bangkit sehingga duduk dengan betul. Seterusnya dia hendaklah berkata, wahai fulan bin fulanah. Setelah buat kali ketiga dia memanggil si mati akan berkata, tolong bimbinglah aku, semoga engkau dirahmati Allah. Tetapi orang-orang yang hidup tidak sedar
Pada ketika itu dia hendaklah berkata, ingatkanlah penyaksianmu ketika hendak keluar dari dunia, yaitu penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Sesungguhnya engkau telah redha Allah. Telah tu bukan tidak, telah redha, bukan tidak. Silap. Telah redha Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Nabi, dan Al-Quran sebagai imam. Pada ketika itu Munkar Nakir akan saling memegang tangan temannya seraya berkata. Jadi masing-masing pegang tangan. Pegang yang ni, pegang yang tu, yang tu pegang yang tu. Marilah kita pergi. Buat apa kita duduk dekat orang yang telah diajar hujahnya? Jadi buat apa kita duduk sini? Dia akan boleh jawab semuanya. Begitulah kira-kira. Pada ketika itu Allah akan menjadi pembela si mati dalam menghadapi dua malaikat tersebut. Maka bertanyalah seorang lelaki, wahai Rasulullah, bagaimana kalau dia tidak mengetahui nama ibu sebenarnya? Tadi kan dia kata wahai fulan bin fulanah. Fulanah tu maksudnya nama ibulah. Nama seseorang, fulan itu nama seseorang, bin ibunya, bukan bin ayahnya. Bagaimana kalau dia tak tahu nama ibu sebenarnya? Jawab Rasulullah, kaitkan saja dia dengan Hawa, yakni nenek manusia yang pertama. Kaitkan saja dia dengan Hawa dengan berkata, wahai fulan bin Hawa. Siti Hawa orang kata, Hawa. Jadi hadis ini menggambarkan betapa lemah dan bodohnya malaikat Munkar dan Nakir yang ditugaskan untuk menyoal orang-orang mati. Mereka tidak berani lagi bertanya seseorang mati yang telah ditalqinkan, kerana sudah tentu orang mati yang telah ditalqinkan akan dapat menjawab segala soalan yang akan dikemukakan mereka. Malah Allah sendiri akan membela si mati yang ditalqinkan dalam menghadapi soalan Munkar dan Nakir itu. Jadi ini satu contoh hadis. Hadis ini ada di mana? Rujukan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam Mu'jam Kabirnya, tu jilid sekian, muka surat sekian, ada sebut situ. Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimashqnya, itu dalam jilid sekian, muka surat sekian, seperti yang tercatat itu. Dan yang lain-lain tu boleh dikatakan puncanya ambil di sini. Memang banyak dalam kitab sana sini, tapi inilah punca. Kita sebut yang ini saja. Kalau nak sebut semua panjang. Sebab inilah menjadi rujukan utama hadis Abu Umamah. Ini hadis Abu Umamah ini adalah menjadi rujukan utama dalam bab talqin dan cerita malaikat tadilah. Cerita malaikat tadi. Semuanya merujuk ke situ. Tapi kalau kita perhatikan, malaikat tu digambarkan macam manusia, takut. Dan tidak ada perincian pula di situ. Kalau orang tu sama ada orang tu taat ke atau tidak taat, orang yang banyak dosa ke atau orang yang sedikit dosa, tak ada perincian itu. Kira-kiranya umum lah, siapa saja. Kalau diajar, malaikat tak akan boleh tanya dia. Malaikat tak akan berani bertanya dia. Kalau tanya pun dia akan boleh jawab. Dia semasa hidup dahulu macam mana sekalipun jahat, teruknya, penuh dengan maksiat hidupnya, tak kisah, dia akan tetap dapat jawab. Bahkan Allah pula akan berada di pihak dia untuk berhujah, untuk berlawan dengan dua malaikat itu. Macam manalah malaikat itu akan berani kalau dalam keadaan itu. Jadi kalau kita tengok hadis ni, pintas lalu tak kisahlah sanad dia pun, ikutlah sanad dia. Kalau orang tu sudah
ada akidah yang benar, dalam fikiran dia sudah ada akidah yang benar, dia akan nampak ini karut. Nampak sangat malaikat itu lemah. Selemah itu ke malaikat ini yang dipanggil Munkar Nakir ini? Selemah itu ke? Semudah itu ke diperdaya, ditipu? Kalau macam tu senanglah. Sebab itu yang orang nak sangat talqin tu. Nak sangat. Sebab apa dia? Itulah menyelamatkan saudara dia. Padahal kalau kita nak kira sandarannya, antaranya ni sandaran ni. Ini tak boleh dijadikan sandaran. Sebab hadis ni tahap mana? Tengok dulu. Kemudian hadis-hadis yang lain pun tak ada satu pun yang sahih. Tak ada satu pun yang sahih. Adapun yang ini, sekian ramai ulama mengatakan maudhu', palsu. Jadi macam mana kita nak pakai? Ini yang saya sebut dalam usul tadi, tidak sesuai dengan kedudukan malaikat dan mengaibkan. Ini aib ni, kurang ni malaikat ni kalau macam ni, dan menggambarkan mereka seperti makhluk yang bodoh, lemah sangat, mudah sangat nak ditipu. Adakah malaikat ini macam ni? Kalau malaikat Zabaniyah yang jaga neraka tu macam penjaga jail gitu, yang boleh disogok, boleh diugut dan sebagainya, begitu ke malaikat ni? Tidak begitu malaikat ni. Kecualilah kalau orang tu orang jahil, dia tak tahu apa pun rukun iman itu, percaya kepada malaikat apa dia tak tahu. Kecualilah kalau macam mungkinlah kena tipu lah. Tapi kalau orang yang ada tahu sedikit sebanyak tentang malaikat ini, dia tidak akan terpedaya dengan cerita-cerita seperti ini. Tetapi hebat juga musuh-musuh Islam, orang-orang yang memang berniat jahat terhadap Islam ni. Sebab dia cara nak merosakkan umat Islam tu, dia guna hadis. Dia sebab dia tahu orang Islam ni patuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunduk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia guna hadis, dia reka hadis. Jadi yang tidak belajar kenalah. Jadi orang-orang yang macam ni, dia tak kira. Kalau tak boleh semua, boleh sebahagian pun tak apa dah. Ni perangai syaitan macam tu. Dia tak boleh semua, boleh sikit pun tak apa dah. Dia puas hati dah. Dia akan buat kerja lagi, tak berhenti kerja tu. Itulah cara mereka hadis ini. Dan mereka bukan sahaja memburuk-burukkan nabi-nabi seperti yang kita telah bincangkan dalam nota sebelum ini, usul yang ketiga dan kedua. Mereka bahkan mengaibkan, memburukkan Allah Subhanahu Wa Taala, memburukkan Quran dan sebagainya. Jadi semua akidah Islam itu hendak dirobohkan oleh mereka itu sebenarnya. Tapi berselindung di sebalik orang yang menyebarkan hadis. Dia berselindung sebalik orang yang menyebarkan hadis. Jadi orang ingat dia sebarkan ajaran Nabi SAW, padahal dia penipu besar. Jadi sebab itu ulama-ulama tidak bertolak ansur dalam perkara ini. Mereka akan sebut nama dengan terang, ini penipu besar, ini pendusta besar dan sebagainya. Sebab apa? Sebab terpaksa kena cerita macam tu. Mereka ni, sebagaimana yang kita telah belajar dalam Muqaddimah Sahih Muslim, sangat warak orangnya, bukan suka mengata kepada sesiapa pun, tetapi oleh kerana terpaksa untuk menjaga agama, mereka terpaksa sebut supaya orang ambil berat. Kalau tidak, manusia ni leka. Dia boleh terpedaya dengan zahir, penampilan seseorang itu, dia mudah sangat terpedaya. Itulah umumnya manusia ni begitu. Sebab itu mereka terpaksa mendedahkan. Macam hadis-hadis ini pun dibincangkan oleh ulama juga, dan mereka sebut ini tak boleh pakai begini-begini. Selain daripada itu, dari sudut sanadnya orangnya macam mana, macam semua sudah bincang untuk menyelamatkan umat. Baik, kita tengok seterusnya komentar. Ditinjau dari sudut dirayah. Ini kita, sebab kita utamanya dirayah, penekanan dari sudut itulah. Hadis ini jelas maudhu',
Maudhu' maknanya palsu, sebenarnya bukan hadis, tapi oleh kerana dia mendakwa sebagai hadis, dikatakan hadis. Untuk mudah dibincangkan. Sebab ini masuk dalam kategori yang didakwa sebagai hadis. Sebenarnya tak boleh kita panggil hadis pun, bukan hadis. Sebab hadis-hadis ini kata-kata Nabi, ataupun perbuatan Nabi, ataupun takrir, ataupun pengesahan daripada Nabi SAW. Ini tak ada kaitan langsung dengan Nabi SAW, cuma dikaitkan, dihubungkan kepada baginda. Kerana malaikat digambarkan sebagai makhluk Allah yang bodoh dan mudah ditipu, sedangkan malaikat ini bukan begitu. Kalau kita boleh terima ini, mana kena terima lah. Malaikat itu sebodoh itu, mudah sangat nak ditipu. Kalau macam tu, iyalah, cuba bayangkan berapa sangat nak kalau kata upah pun orang baca talqin. So ini talqin, inilah ucapan talqin yang ada dalam talqin, inilah lafaz dia. Dia guna wahai fulan bin fulanah juga, nama lelaki. Wahai, kita kata Zaid bin Zainab misalnya, bin Zainab, bukan bin bapa dia, tapi bin mak dia. Kalau terima ini, mana boleh terima semua. Kita kena terima lah malaikat ni setara tu saja. Sedangkan tidak begitu. Tidak begitu. Jadi macam kata tadi, senang lah kalau macam tu. Berapa sangat kita nak upah? Berapa sekarang ni? Saya pun tak tahu. Biasanya untuk orang baca talqin ini, kalau adat tempat kita, bukan disuruh, ada dalam kitab pun tak ada. Tapi setengah-setengah tempat tu sibuk sangat. Saya nak cerita di Kelantan lah yang saya tahu. Dia tak boleh, kain tu kain hijau, kena hijau kain tu. Bungkus, dia bungkus pinggan. Dalam pinggan tu dia macam-macam. Ada masuklah duit apa semua. Bungkus dengan kain hijau, pergi bagi kepada orang yang nak baca talqin. Jadi dia pegang tu lah baca. Itu caranya. Kalau di Kelantan dia lain, wallah alam, saya tak tahu. Jadi berapa sangat? Paling tinggi pun saya rasa RM50 sekarang ni. Atau mungkin adalah berbeza-beza tu, tak tahulah, 100 ke 100 saja kita boleh menyelamatkan saudara kita yang mati itu, sehingga malaikat tak berani nak tanya. Tak ada dah dalam hadis sebut marabbuka tu apa, tak ada semua. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, apa semua, siapa ikutan kamu, tak ada semua. Semua lepas. Malaikat tak berani nak tanya. Kan mudah tu. Jadi seseolahnya secara tidak langsung lah malaikat tu boleh dirasuah lah. Nak kata apa? Macam-macam lah. Kalau kata nampak bodoh, nampak mudah ditipu, ya, dari satu segi secara tidak langsung macam boleh dirasuah lah. Atau kalau kita tidak nak kata malaikat, Allah boleh dirasuah. Kata guk tu akibatnya kena, Allah tu boleh dirasuah. Dan bila dibuat macam ni, dia bela pula orang tu tanpa ada perincian orang tu macam mana. Sebab kalau mengikut perincian dari segi ajaran talqin apa semua ni, kalau kanak-kanak tak perlu, yang gila apa tak perlu. Sebab apa? Dia tak ada dosa. Maknanya yang kita ajar tu yang berdosa lah. Jadi yang berdosa tu tak ada perincian. Ikutlah dosa banyak mana pun akan lepas dia. Adakah semudah itu? Yang dalam hadis sahih kata mesti akan ditanya begini-gini itu nak letak di mana? Adakah yang itu semua gugur, jatuh, taburan semuanya, kita nak angkat yang ini letak di atas? Atau kita nak buang yang ini, yang itu jadi pegangan kita? Di situ masalahnya, kita kena pilih lah. Sebagai seorang Islam yang bijaksana, tentu dia tidak akan pilih hadis dia macam ni. Dia akan pilih yang itu. Dan kalau orang yang belajar lagi, dia akan kata paling baik pun hadis ini dia bertaraf dhaif. Itu paling tinggi, paling baik, bertaraf dhaif. Bila bercanggah dengan hadis yang sahih, hadis ini jadi mungkar.
tak boleh dijadikan hujah, tak boleh buat pegangan, dia gugur dengan sendiri. Kita akan ketepikan. Itu kalau orang belajar. Kalau yang tidak belajar pun, iyalah, kalau yang tidak belajar, kita tengok, kita nak yang macam mana. Kalau orang tanya lah, tak belajar dia tak tahu, susah juga. Tapi kalau kita bagi pilihan, yang ni racun, yang ni tak ada racun, kamu nak pilih yang mana? Yang ada racun dengan yang tak ada racun. Makanan ini nampak sedap juga, tapi beracun. Yang ini biasalah makanan, tak ada racun, selamat. Nak makan yang mana? Tentu orang biasa pun tak akan pilih yang beracun tu. Untuk apa dia nak mati ke? Begitu juga dengan hadis. Dia tak akan terima hadis ni. Bagi orang Islam, sekurang-kurangnya kalau dia ada asas tentang ada pengetahuan tentang malaikat tu apa, seperti yang saya sebut tadi, dia tahu macam tu, dia tak akan boleh terima lah. Dia tak akan boleh terima. Cukup, tak perlu bincang banyak-banyak, sanad-sanad apa tak perlu. Sebab itu bukan kerja orang biasa. Jadi kita sekarang dah nampak bodoh. Kalau kita nak kata cerita ni menampakkan malaikat tu cerdik, takkanlah macam tu. Malaikat tu hebat nampak di sini, atau mudah ditipu, mudah saja. Ajar saja boleh. Syaratnya asalkan seorang tu beriman saja. Ada iman saja, okey, semua boleh. Ajar. Bila dia ajar talqin, selesai semua. Jadi dengan dia tidak tidak ada soal jawab tu, apa hasilnya? Tak ada masalah lah dia, atau macam mana? Setengah-setengah tu dalam amalan talqin ni kan, dia banyak, sampai 40 hari pun ada orang buat. Tapi tidak umum lah. Setengah tu sekali saja, setengah tu tiap hari dia pergi. Sebab benda ni benda bid'ah kan, dia tak ada penghujung. Tak ada penghujung. Orang ni buat gini, orang ni buat gini. Begitu keadaannya. Tapi ramai orang yang tidak sedar. Dia ingat talqin itu ada asasnya. Tapi kalau orang yang belajar hadis, tak ada. Ada, bukan tak ada. Ada macam ni lah, ada macam ni. Tapi kita nak pakai kan kalau macam ni? Itu masalahnya. Sebab itu orang-orang yang belajar hadis susah dia nak terima. Amalan masyarakat, kadang-kadang orang terikut-ikut ya. Yang sebenarnya dia pun tak tahu apa. Kalau ada hadis dhaif, boleh kau nak pakai di sini? Ini sudah jadi akidah ni, sudah jadi percaya ni, bahawa orang mati itu selesai, selamat dia akan boleh jawab. Bila boleh jawab, tak akan kena seksaan, tak akan kena hukuman apalah. Dia pergi ke situ. Kalau tidak, untuk apa? Untuk apa? Kita nak percaya macam mana? Takkan kosong daripada kepercayaan. Bila berkait dengan kepercayaan, dia jadi akidah. Bila akidah, dia tak boleh hadis dhaif sama sekali, tak boleh. Dia berkait dengan akidah tu. Sebab itu tak boleh. Tapi orang kita itulah, dia suka membudayakan hadis-hadis dhaif. Orang ahli hadis tidak begitu. Dia suka membudayakan hadis-hadis sahih. Yang dhaif tak apa. Bukan itu ajaran dia. Bukan dia nak ajar masyarakat begitu. Tapi orang-orang yang tidak berpandukan hadis, selalu mereka tergelincir dan mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya tak ada asas yang sahih. Kalau ada pun yang macam ni, lalu dijadikan amalan umum. Sehingga yang jadi peliknya dalam masyarakat ni, kalau orang tak buat tu, dia pandang serong pula. Ini satu akibat buruk daripada sesuatu bid'ah itu apabila tersebar dan tak dipertahankan pula. Dan dia tuduh orang macam-macam pula kalau tak buat itu, atau tak terima itu. Sedangkan jelas ini berapa ramai pendapat ulama ni kata ni kedudukannya hadis ini. Dan hadis, bukan hadis ini saja yang ada kaitan dengan ini. Hadis ini lagi teruk lah, sebab dia menampakkan malaikat macam tu. Kalau yang tak ada melibatkan malaikat itu pun, Jalaluddin As-Suyuti yang selalu dipetik, selalu dirujuk oleh orang-orang yang suka buat benda-benda baru ni, dia sendiri pun kata tak ada satu pun hadis yang sahih berhubung dengan talqin orang mati.
Dia sendiri pun kata. Orang lain tu tak kira lah. Kalau memang dia tu pun ahli hadis juga, tapi kadang-kadang dia banyak perkara tolak ansur, lembut. Tapi dalam perkara ni tidak, dia jelas, tak ada satu pun yang sahih. Semuanya dhaif. Kata dia, sepakat ulama hadis mengatakan dhaif. Yang kedua, selain mengandungi banyak lagi kelemahan yang lain, hadis ini menyatakan Allah tetap akan membela dan mempertahankan manusia-manusia yang berdosa semata-mata kerana ia ditalqinkan. Allah bahkan akan menentang malaikat mungkar nakir yang memang ditugaskan untuk menyoal orang-orang mati semata-mata kerana ia ditalqinkan. Ini kan teruk ni. Jadi kita, kenapa Allah sampai jadi begini? Semata-mata kerana ditalqinkan. Jadi Tuhan tak tengok ke yang lain-lain tu? Yang lain-lain Tuhan tu dibuat macam manusia yang boleh disogok. Gitu gambarannya. Ini satu kesalahan besar dalam agama. Fitnah, iftira, mengada-ngada terhadap Allah. Dia bukan begitu sifatnya. Tiba-tiba dia digambarkan dia ni mudah. Bila disogok, disuap macam ni, dia boleh bela pula orang yang salah semata-mata kerana ini. Itu dari segi logik, dari segi dirayah tak boleh. Sampai Allah diletakkan ke tahap itu, tak boleh. Sedangkan Allah akan menghukum manusia itu. Dia sudah sebut begini. Kalau orang buat kesalahan ini, begini, seksaannya, teruknya, dia sudah sebut. Tiba-tiba kerana ni saja. Tak ada pula pada ketika dia sebut begitu, kecuali kalau dia ajar begini, dia sebut, tak ada pula. Tiba-tiba datang hadis-hadis ini menyatakan begitu. Dan ini amat dahsyat, satu pencerobohan yang amat dahsyat terhadap akidah, terhadap Allah. Allah tu pula pergi bela. Ini kan kita baca tadi. Kalau teks asal itu baris yang kedua daripada bawah, fayakunullah hajijahu dunahuma. Allah menjadi pembelanya dalam menghadapi dua malaikat itu. Macam kalau dalam perbicaraan mahkamah tu, Allah jadi peguam bela, yang bela orang salah. Macam malaikat tu peguam cara seolah peguam negara ke atau peguam cara ke, yang ni peguam bela. Allah ni duduk bela orang yang salah. Ini masuk akal ke macam ni? Tak pernah ada. Allah ni membela orang yang salah, mempertahankan orang yang salah. Lawan dengan malaikat dia pula, mana nak menang malaikat? Kalau Allah yang lawan, mana nak menang? Itulah teruknya hadis ini. Bukan seorang dua ulama hadis telah menghukum dhaif hadis ini. Antara mereka ialah Ibnu Salah di dalam fatawinya, Al-Iraqi di dalam takhrij Al-Ihya-nya. Al-Iraqi, Zainuddin Al-Iraqi, guru kepada Hafiz Ibn Hajar. Dia ada buat takhrij terhadap hadis-hadis dalam Ihya Ulumuddin. Ada hadis ini, ada dalam tu, ada. Jadi dalam tu dia kata ini yang meletakkan dhaif. Kita kena ingat, setengah-setengah orang dia ingat dhaif ni mudah. Memanglah ada yang dhaif tu tidak berat sangat dhaifnya. Tapi kita perlu ingat satu istilah di kalangan mutaqaddimin. Hadis maudhu' tu masuk dalam dhaif. Hadis ni mula-mulanya dibagi kepada dua saja, sahih dan dhaif. Kemudian ada perincian pula. Yang sahih tu kalau kurang sikit hasan. Yang dhaif itu ada dhaif, ada maudhu'. Tapi di peringkat awal hanya dua. Jadi kalau
Orang dia peringkat awal diguna dhaif, kita kena ingat, jangan kita kata dia anggap dhaif dalam istilah mutaakhirin. Dhaif dalam istilah dia ada kemungkinan maudhu'. Itu yang kita kena faham. An-Nawawi di dalam majmu'nya, Ibnu Taimiyah di dalam majmu' fatawanya, Ibnu Al-Qayyim di dalam Zadul Ma'adnya, Hafiz Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya, Ibnu Muflih di dalam furu'nya, dan lain-lain. Ramai lagi lah kalau nak bilang ramai. As-Suyuti bahkan mengatakan para ulama hadis bersepakat tentang kedhaifan hadis ini. Dan dia sebut di tempat yang lain, tidak ada satu pun hadis dhaif dalam bab ini. Tak ada satu pun hadis yang sahih. Semuanya dhaif. Paling tinggi pun ia dhaif. Kalau yang teruk lagi itu jadi maudhu' lah. Paling baik kita kata, pun ia dhaif. Tak ada pergi sampai ke sahih, tak ada. Hasan pun tak ada. Jadi ulama-ulama ni hukum gini ni saja ke? Mesti dia telah menilai. Kalau kita orang biasa ni mungkin dari sudut dirayat tu saja paling tinggi pun kita kata kita tak faham timbul. Tapi bila ulama hadis ni sendiri, tokoh-tokoh ni kata hadis ni dhaif, maknanya dia telah menilai lah tu dari semua sudut. Tak boleh dipakai lah, tak boleh dipakai. Al-Haythami mengatakan di dalam isnadnya terdapat sekumpulan orang yang tidak aku kenali. Kata Ibnu Al-Qayyim, hadis ini disepakati para ulama tentang kedhaifannya. Ini di satu tempat dalam kitab dia Tahdzib Sunan Abi Dawud. Tapi di tempat yang lain nanti kita akan bertemu nanti. Kata As-San'ani di dalam Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, kesimpulan kajian ulama hadis tentang hadis ini ialah ia dhaif dan beramal dengannya adalah bid'ah, meskipun terdapat ramai juga orang yang mengamalkan talqin, kata dia. Walaupun ramai buat, tapi ini bid'ah, tak boleh. Itu dalam Syarah Bulughul Maram, kitab yang masyhur tu. Dan ini syarah yang awal, cara yang awal terhadap kitab Bulughul Maram itu, namanya Subulus Salam. Antara sebab kenapa hadis ini dianggap dhaif dan mungkar oleh para ulama hadis ialah di dalamnya tersebut wahai fulan bin fulanah. Ini diambil dari dirayah juga. Ini salah satu usul dirayah juga, iaitu hadis yang dhaif bercanggah dengan hadis yang sahih, berlawanan dengan hadis yang sahih, bahkan berlawanan dengan Quran. Macam mana kita nak pegang dengan hadis itu? Macam mana kita nak jadikan hadis itu sebagai pedoman dan panduan kita, sedangkan ia bercanggah dengan Quran dan hadis yang sahih? Mana yang kita patut gugurkan, ketepikan? Quran dan hadis sahih ke atau yang ini? Semestinya yang ini. Kalau orang belajar, kalau orang belajar, semestinya dia akan tolak yang ini, bukan tolak yang Quran, yang hadis itu. Ia memberi arti Nabi SAW membinkan. Adakah bahasa macam tu? Tak apalah kita buat kan. Membinkan seseorang kepada ibunya. Maknanya Nabi ajar supaya seseorang itu dibinkan kepada ibunya, sekurang-kurangnya untuk alam barzakh. Kalau kita kata dalam dunia, bin ayah dia, kecuali Nabi Isa tu tak kira, itu lain lah. Isa bin Maryam itu Tuhan sendiri kata, kita kena terima lah yang tu. Yang lain apa ajaran Nabi dan apa ajaran Quran. Jadi seseolahnya di sini Nabi SAW mengajarkan supaya seseorang itu dibinkan kepada ibunya. Sedangkan menurut ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, manusia seharusnya dan sememangnya dibinkan kepada bapanya.
Itu ajaran Quran dan hadis. Kalau begitu Nabi SAW telah melanggar Quran, ajaran Quran. Mungkinkah Nabi ni akan melanggar ajaran Quran? Nabi kata dalam hadis yang sahih, bin kepada bapa dia. Tiba-tiba dia ajar pula supaya dibinkan kepada ibu dia. Mungkin kita kata itu dunia. Kalau akhirat lain, bukan, tidak. Akhirat pun sama juga. Akhirat pun sama juga. Bin berdasarkan hadis yang sahih, bin kepada bapa, bukan bin kepada ibu. Yang saya tahunya, kalau ada mengamalkan bin kepada ibu ni orang-orang bomoh. Itulah yang ada. Tak tahulah, itu cerita dia lah itu. Tapi kalau mengikut yang sah, yang rasmi, menurut ajaran Islam, ajaran Quran, hadis yang sahih, bin kepada bapa. Bin kepada bapa. Yang rasmi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di mana-mana pun bin kepada bapa. Contohnya, seharusnya dibin kepada, sama ada di dunia atau di akhirat. Firman Allah, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Maksudnya, panggillah mereka asalnya berkenaan dengan anak-anak angkat asalnya dengan nama, yakni dengan memakai nama bapa-bapa mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Itulah yang Tuhan kata yang baik, yang betul. Panggil seseorang itu dengan binkan kepada ayahnya, bukan kepada ibunya. Jadi sebab ni di zaman permulaan Islam dahulu, untuk satu ketika sampai di permulaan Nabi SAW berhijrah ke Madinah, ada lagi macam tu, setengah-setengah tu, iaitu bin kepada maulanya. Macam Zaid bin Harithah, itu anak angkat Nabi. Di masa tu, dalam tradisi jahiliyah, anak angkat dia akan dibinkan kepada bapa angkatnya, kepada bapa angkatnya. Jadi oleh kerana Zaid ini anak angkat Nabi, jadi orang panggil Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat ini. Dia ada ayah dia kan, Zaid bin Harithah, yang kemudiannya Nabi SAW kahwin dengan bekas isteri dia Zainab, itu adalah isteri kepada Zaid inilah. Inilah satu-satunya sahabat yang namanya masuk dalam Quran. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara. Dalam ayat tu misalnya, mana anak-anak angkat ini, bekas isteri dia tu, bila dia bercerai habis iddah, boleh kahwin dengan bapa angkat. Dan Nabi telah kahwin untuk membatalkan adat dan tradisi jahiliyah yang menganggap tak boleh nak kahwin dengan bekas isteri anak angkat, sebab dia anggap macam bapa sungguh. Jadi Islam membatalkan tradisi dan adat itu, peraturan itu, dengan mengatakan boleh. Kalau dia tak buat, Nabi tak buat sendiri, mungkin orang ragu-ragu sampai begitu sekali mendalamnya adat itu dalam jiwa Arab jahiliyah, sehingga Nabi buat, Nabi sendiri kahwin dengan bekas isteri anak dia, likai la yakuna 'alal mu'minina haraj, supaya tidak ada sebarang keraguan, kesempitan di dalam hati orang-orang mukmin berhubung dengan anak-anak angkat dia tu, isteri anak angkat dia tu. Jadi hilanglah cerita. Jadi lepas itu Zaid bin Harithah. Nabi SAW pula bersabda, Al-Ghadir yurfa'u lahu liwa'un yawmal qiyamah yuqalu hadhihi ghudratu fulan ibni fulan. Ghudratu fulan, lelaki fulan, bin fulan, bukan fulanah. Ini di mana? Di akhirat nanti. Maksudnya akan diangkat bendera. Ini bendera khusus, bukan tanda kemuliaan, tidak. Ini tanda kehinaan dia. Bendera tu tanda kehinaan, bukan tanda kemuliaan, tidak.
untuk penderhaka terhadap pemerintah yang sah. Dikatakan inilah penderhakaan fulan bin fulan. Dalam setengah hadis itu dipacak pada punggung dia, dan punggung dia ke atas, kepala ke bawah. Begitu. Ini songsang lah, jadi songsang. Songsang. Jadi pemimpin itu sepatutnya kepala tu diletakkan di atas, dia letak di bawah. Sebab itu Tuhan balas dia biasanya macam-macam ni di mahsyar. Di mahsyar nanti kepala ke bawah, kaki ke atas, dan di punggungnya itu dipacak bendera tu. Bendera dipacak mana? Di punggung. Itulah ancaman terhadap orang-orang yang derhaka kepada pemimpin yang sah, yang baik, yang adil, yang menegakkan agama Allah. Bismillah. Tiba-tiba dikatakan begini, dipacak bendera. Bendera ni bukan bendera kemuliaan, kebanggaan, tidak. Ada bendera kemuliaan, kebanggaan di akhirat nanti. Nabi SAW kata, aku mengepalai manusia semuanya, wa biyadi liwa'ul hamd, dan di tanganku ada bendera kepujian. Kan nama dia Muhammad, hamd, kepujian, terpuji segala-galanya, ajarannya ataupun agama yang dibawanya itu terpuji. Wa biyadi liwa'ul hamd, di tanganku ada bendera kepujian. Itu bendera yang membanggakan, memuliakan. Kata Ibnu Battal ini pensyarah pada hadis Bukhari. Sahih Bukhari, besar syarah dia ni, 20 jilid. Dia kata apa? Hadis ini menolak pendapat orang-orang yang mengatakan manusia tidak akan dipanggil di hari kiamat nanti, melainkan dengan dibinkan kepada ibu-ibu mereka. Hadis ini menolak pendapat orang-orang yang mengatakan begitu. Orang-orang yang kata begini ni, bawa ajaran manusia dibinkan kepada ibu dia, kata mereka, alasan mereka sebenarnya baik, kata dia. Memang Ibnu Battal pun selepas ini dia ada bincang lagi. Antara yang dia bincangkan, apa tujuannya? Untuk menutup keaiban si mati, untuk menutup keaiban si mati. Dan di akhirat nanti pun untuk menutup keaiban si mati, dibinkan kepada ibunya. Sedangkan itu bercanggah dengan berapa banyak hadis. Saya hanya sebut satu saja di sini, yang sebenarnya banyak sangat hadis-hadisnya. Apa aib, macam mana, apa yang cacatnya, apa yang kurangnya? Sebabnya boleh jadi seseorang itu dia anak zina. Bila anak zina, orang tahu. Kalau bin siapa? Katakanlah seorang perempuan itu dia pernah berzina, dapat anak. Banyak berlaku dalam masyarakat. Anak, kemudian dia kahwin dengan orang lain. Kalau nak dibinkan anak ni kepada suami yang baru, takkan dia nak. Bahkan dalam setengah-setengah kes tu, kalau dia tahu jadi bercerai pun, itu yang berlaku. Dia takkan nak. Kenapa nak anak zina isteri dia ni nak dibinkan kepada dia? Atau mungkin kalau kita kata dia terima, dia bercanggah dengan ayat Quran. Al-Quran tak bagi buat macam tu. Kemudian kalau dibinkan kepada bapa dia yang dia berzina tu, lelaki tu, kalau dibinkan kepada itu, macam mana pula orang kata ni siapa ni? Dia ada suami dia ni namanya. Kenapa pula ini bin siapa ni? Orang akan tanya pula. Jadi untuk menutup keaiban itu,
Walaupun ramai manusia ni memang ada bapa yang betul, tetapi takut-takut ada yang macam tu, jadi aib lah dia. Jadi kerana nak memelihara, nak jaga hati yang sedikit itu, sampai kurbankan yang besar-besar, yang banyak, yang lain-lain, yang memang ada bapa dia yang sebenar pun tak dipanggil dengan nama bapa dia, untuk nak jaga yang buat salah itu. Gitulah jadinya. Jadi itu tak boleh dijadikan alasan, kata dia. Tak boleh dijadikan alasan. Paling tinggi pun, kalau nak menipu lah, kalau kita kata, kalau nak menipu, kalau nak tutup keaiban, bin Abdullah lebih baik lah. Bin Abdullah. Terpaksa lah isteri dia ni anak mana pula ni? Ni anak suami saya dulu, awak tak kenal. Dia menipu lah dengan suami dia. Lepas tu dia kata dia kahwin dulu. Padahal itu anak zina. Banyak kali dia menipu. Kemudian Abdullah tu bukan tak wujud pun. Nama sebenarnya bukan Abdullah. Tapi itulah yang paling baik. Kalau nak menipu lah. Tidak ajam menipu. Saya tak ajam begitu. Cumanya sebab kalau sebut bin lain, siapa orang tu? Kalau Abdullah dengan maksud hamba Allah, hamba Allah ni boleh jadilah sesiapa lah. Dan dia menipu lah dengan suami dia, yang kemudian yang Abdullah itu suami dia dulu. Itulah anak. Kalau tidak, macam mana? Orang akan tanya. Jadi nak menyembunyikan rahsia itu, maka dibatalkan bin kepada ayah, kepada bapa. Tapi sebaliknya dibinkan kepada ibu. Itu ceritanya. Mana hadis ni begini teruk kedudukannya, tiba-tiba nak membatalkan berapa banyak ni ketetapan syariat. Tak boleh macam tu. Bukan cara begitu. Dia kena ikut prosedur yang betul. Dalam agama ni yang sahih, itu yang kita kena jadikan landasan. Tak boleh kita robohkan yang sahih Quran semata-mata untuk menegakkan yang dhaif, bahkan maudhu' ini. Takkanlah macam tu. Itu tidak dibenarkan, tidak diharuskan suatu perbuatan yang salah tu. Mengubah syariat Islam. Bermakna begitu. Bermakna begitu. Itu tujuan dipanggil kepada ibu. Tapi kalau bomo tu bin kepada ibu, itu apa cerita pula? Saya pun tak tahu juga. Kenapa begitu? Itu kena tanya bomo lah. Sedikit sebanyak yang saya tahu, dia kata begini, sebab bapa tu belum pasti, kalau ibu tu pasti. Itu alasannya. Itu salah satu alasan. Kalau ibu pasti anak dia, kalau bapa belum pasti. Mana tahu takut bukan bapa dia jin. Jin tu berupa bapa dia, lalu mengandung. Mana tahu. Ataupun dia mengadakan hubungan dengan lelaki lain, memang dalam keadaan dia ada suami, yang dapat anak tu dengan lelaki lain. Boleh jadi. Bapa tu tak pasti, tapi ibu pasti. Tapi ini guna akal dalam menentang nas. Tak boleh akal menentang nas. Itu salah. Kalau nas sudah ada, kita tak boleh guna akal untuk merobohkan nas itu. Bahkan nas tetap akan tegak. Yang roboh ialah akal. Itu cara Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi yang sekarang ni kita tengok berbeza pula. Yang ni pula merobohkan. Sedangkan yang itu sudah tetap jelas daripada ajaran Al-Quran, ajaran sunnah Nabi. Jadi tak boleh. Ibnu Battal pun batal, menolak, kata dia. Hadis ini menolak. Dan Imam Bukhari tahu hadis ini, dia bawa ni, dia buat tajuk. Imam Bukhari tajuk dia tu penting. Babu ma yud'an nas bi abaihim. Itu tajuknya. Daripada tajuk tu kita boleh faham Imam Bukhari berpendapat macam mana. Imam Bukhari juga seperti jumhur ulama berpendapat manusia ini dipanggil dengan dibinkan kepada bapa-bapa mereka. Panggil ni bila? Di akhirat. Jadi maksudnya bin kepada bapa ni bukan untuk dunia saja. Akhirat pun bin kepada bapa juga. Mana-mana hadis yang ada sebut dibinkan kepada ibu, semuanya tertolak.
Apalagi kalau kita nilai dengan penilaian hadis itu, memanglah tak ada satu pun yang sahih. Tak ada satu pun yang sahih. Begitu caranya, kaedah yang betul begitulah. Kalau kita nak jaga agama, begitulah caranya, ikut peraturan yang betul lah. Kalau kita nak merosakkan agama, bolehlah buat apa saja. Buat macam ni, pakar. Tapi kadang-kadang orang pakar dia tak sedar. Dia tak berasa yang dia tu merobohkan jalinan Islam satu demi satu. Sehelai demi sehelai dia carikan Islam itu, dia tak terasa. Itu yang masalahnya. Yang belajar hadis dia selamat. Dia selamat. Sebab itulah yang Imam Ahmad dan imam-imam lain pun lebih kurang dia perkataan mereka itu sama. Yang dikatakan manusia ini akan tetap berada di atas kebenaran sampai kiamat. Tidak ada siapa pun boleh menundukkan mereka dan menghina mereka. La tazalu ummati zahirina 'alal haqq hatta ya'tiyahum amrullah. Sampai kiamat akan ada golongan yang macam ni. Orang tanya Imam Ahmad, siapa golongan itu? Imam Ahmad kata, illam yakunu ahlul hadis fala adri manhu. Kalau mereka bukan ahlul hadis, saya tak tahu siapa lagi mereka. Siapa lagi? Tak ada orang lain. Sebab itu kalau kita perhatikan sungguh, ajaran Islam ni boleh selamat dengan ikut hadis. Orang-orang yang cuba tak mau ikut hadis ataupun mencampur baurkan hadis, tak mengikut kaedah dia, macam yang dhaif ni, nak diutamakan, nak dibudayakan, nak diamalkan, teruk jadi tak selamat. Tak selamat. Sebab apa? Pada hakikatnya dia menentang Nabi tu. Pada hakikatnya, bila menentang yang sahih dengan yang tidak sahih, yang karut, yang bukan hadis pun, bermakna kita menentang Nabi. Di mana yang kita kata kita percaya kepada Nabi? Percaya kepada Rasul tu di mana? Ramai sekarang ni kita tengok dakwa cintakan Rasul. Cintakan Rasul tu letak di mana? Fattabi'uni, ikut Nabi. Bukan semata-mata buat maulid, qasidah sana qasidah sini, tak mau ada itu. Kalau nak buat pun dialah, tapi yang ini utama ni, jangan tinggal yang ini. Kalau tak buat itu, jaga yang ni, cukup selamat. Tapi kalau buat itu, tak jaga yang ni, tak selamat. Buatlah tiap-tiap hari pun maulid. Kononnya kita cintakan Nabi lah, dengan sebab kita buat begitu tu untuk menyatakan cintakan Nabi. Apa hakikat cintakan Nabi? Di situ silap tu. Cintakan Nabi ni dakwa, menyanyikan lagu-lagu yang puji Nabi, itu cintakan Nabi. Bukan nak amalkan sunnah Nabi, menegakkan sunnah Nabi yang hak. Tapi sebaliknya, nak menegakkan sesuatu yang tak tahu apa asasnya, apa puncanya, nak tukar yang Nabi itu, nak tukar dengan yang ini. Itu yang berlaku. Bukan seorang dua juga ulama yang menghukum hadis ini sebagai maudhu'. Antara mereka ialah Ibnul Qayyim sendiri. Tadi saya telah kemukakan pendapat Ibnul Qayyim yang mengatakan dhaif. Di sini dia kata, inna hadith at-talqin hadha la yashukku ahlul ma'rifah bil hadith fi wad'ihi. Maksudnya, sesungguhnya hadis talqin ini adalah satu hadis yang tidak diragui oleh pakar-pakar hadis tentang kedhaifannya pula. Itu silap, tentang maudhu'nya, tentang kepalsuannya. Itu tukar, kedhaifan itu tukar dengan kepalsuannya, maudhu'nya. Jadi pakar-pakar hadis tak ada ragu, kata dia, tentang maudhu'nya hadis talqin itu. Siapa dia kata macam tu? Di dalam Al-Manarul Munifnya. Jadi ini banyak yang tidak lengkap, saya rekas-rekas itu. InsyaAllah lah, apabila siap nanti kita lengkapkan dengan sepenuhnya.
Jadi ini sepintas lalu saja malam tadi saya buat cepat-cepat. Gaduh-gaduh kata, macam ni lah jadinya. InsyaAllah nanti siap, nanti lengkap lah. Dan kita gabungkan dengan yang lain-lain lagi, 2 contoh lagi. Mungkin mana-mana daripada yang saya sebut tadi yang ada kaitan dengan yang saya sebut dalam usul tu. Yang saya sebut dalam usul tu, kita akan pilih lah. Nak semua banyak sangat, pilih 2 lagi selain daripada yang ni. G, manusia dipanggil dengan dibinkan kepada ibunya adalah menurut ajaran Syiah sebenarnya. Dalam ajaran Syiah ada. Dalam ajaran Syiah ada. Memang dia di akhirat nanti dia bin kepada ibu. Jadi maknanya ini termasuk ajaran Syiah. Nanti sebab macam saya sebut tadi, saya cepat-cepat buat ni, tak sempat saya nak ambil teks dia, hadis dia. Ada hadis tu sahih bagi dia lah. Bagi kita tak ada satu pun yang sahih kalau bin kepada ibu ni. Yang sahihnya bin kepada bapa, tapi dia sahih. Nanti saya akan bagi di teks dia yang lengkap, dan di situ kita akan dapat lihat dari mana puncanya tersebar di kalangan kita orang-orang Sunni ni benda-benda macam ni. Mungkin ini adalah cebisan atau percikan ajaran Syiah yang telah masuk dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa disedari. Dan untuk menyelamatkan diri kita daripada benda-benda macam ni, yang karut macam ni, saya tak sempat lagi bincangkan pendapat ulama tentang perawi-perawi dia. Sekadar tadilah Al-Haythami sebut ramai antara perawi yang saya tak kenal. Kalau ulama hadis kata saya tak kenal, itu maknanya tak ada perawi itu, tak ada nama saja, sebenarnya tak wujud, majhul. Bila majhul, dhaif. Jadi hadis tu dhaif. Tapi ada juga setengah-setengah ulama yang bincangkan macam disebutkan tentang ni perawi yang ambil daripada Abu Umamah ni, Sa'id bin Abdullah Al-Audi. Ada ulama-ulama yang sebut tentang dia. Jadi kesimpulannya, beberapa orang di dalam di sini saya akan sebut nanti yang telah dikatakan oleh ulama yang mengetahui tentang mereka itu sebagai perawi pendusta, pereka hadis. Patutlah hadis ini maudhu. Rupanya ada beberapa orang pereka hadis di sini. Itu berdasarkan pendapat ulama-ulama yang kenal perawi, yang tahu perawi. Tapi Al-Haythami mengatakan ramai daripada mereka saya tak kenal. Kalau dia tak kenal, maknanya tak wujud lah. Sebab kalau ada, dia akan tahu ini perawi ini siapa, dia akan tahu. Tetapi ada juga yang tahu, bukan semualah, sebahagian daripada yang tahu. Itu cukup dah. Yang diketahui itu sebagai pereka hadis dan pendusta besar. Jadi macam mana cerita orang macam ni kita nak terima untuk buat panduan agama? Tentu sekali tak boleh. Apa yang kita belajar dalam Muqaddimah Muslim dahulu, inilah yang Imam Muslim ingat sangat-sangat tu. Ambil kira perawi-perawi dia, kena ambil kira. Jangan kira orang kata hadis saja. Kalau nak kira kata hadis, banyaklah. Kena buat perbandingan. Dan untuk kita umum, gunalah akal. Allah SWT bagi akal, jangan sia-siakan akal. Sedikit sebanyak kita ada pengetahuan tentang malaikat macam mana. Jika bercanggah dengan itu, akidah kita itu kena ketepikan. Sekurang-kurangnya kita mengambil sikap tawakuf, reserve dulu. Nanti kita tanya, kita bincang dulu dengan orang yang lebih tahu. Jangan telan begitu ya. Mudah-mudah telan, tak boleh. Benda-benda macam ni dia akan meracuni fikiran kita, merosakkan jiwa kita. Tak ada faedah sebenarnya. Dan apabila kita terus-menerus mengamalkan bid'ah, dia jadi satu macam pelik. Jadi manusia susah dia nak menerima kebenaran. Sehingga akhirnya kalau kita cerita hadis pun dia lawan lagi. Kita terkejut. Pasal apa? Ini lawan Nabi ni. Dia ingat lawan kita. Padahal yang kita sebut tu hadis. Ini akibat buruk daripada mengamalkan bid'ah, sangat bahaya. Benda ni
kita dapat lihat sendiri sebenarnya. Kita tengok macam mana orang yang mengamalkan bid'ah ni, dia jadi macam mana. Dia jadi kerah. Tindakan dia tu kadang-kadang tak masuk akal. Dia boleh macam tu. Sebab apa? Dah jadi kerah. Tapi kalau kita kata dia tak percaya, itu dia lah tu, kesan dia lah tu yang jadi begitu. Sebab itu jadi benci kepada orang yang nak menyebarkan sunnah. Kenapa macam tu? Kan kita sayang kepada Nabi. Apa salahnya? Orang nak menyebarkan sunnah, nak mengajar hadis, pula dia benci. Kan pelik tu. Benda yang tak masuk akal. Orang Islam boleh bertindak gitu. Tapi boleh berlaku. Bagi saya dia boleh berlaku apabila dia ada penyakit ini. Penyakit ini yang sangat bahaya. Sebab itu ulama-ulama pesan sangat, jaga. Dan kena ni susah. Dia jadi sungsang fikiran. Benda yang tak masuk akal, tak boleh dilakukan oleh orang Islam biasa pun. Tapi kadang-kadang nak menegakkan benda yang bukan wajib, bukan sunat, bukan apa, cuma adat saja, dia boleh macam tu. Ini kan pelik. Itulah kesan buruk, kesan sampingan daripada mengamalkan sesuatu bid'ah sebenarnya. Sebab itu kita penting perlu kembali kepada sunnah yang sebenar. Itulah yang tepat, yang menjamin kita supaya jadi sederhana, jadi waras dalam kehidupan kita. Itulah secara ringkasnya. Untuk pagi ni saya rasa cukup dulu. Mungkin kita boleh bincang sedikit sebanyak, dan seterusnya yang baki lagi tu insya-Allah saya akan tambah kemudian. Wallahu a'lam. Ada apa-apa kemuskilan di sini setakat ni? Tentang isu yakin ni, orang dah biasa jumpa kita ada kematian ni, jumpa usia talqin. Kalau kita ganti macam doa ke apa di kubur tu, itu doa memang sunnah. Doa memang sunnah, boleh. Memang kita boleh berdoa. Nabi suruh doa di kubur pun, suruh berdoa. Tapi setengah-setengah orang kita ni kalau doa dia kena bersila dulu. Kalau tak bersila tak jadi doa. Padahal Nabi berdoa sampai berdiri. Berapa banyak kita sendiri berdoa sampai berdiri kan? Tak kisah pun, jadi juga doa. Jadi ikut Nabi lah. Nabi berdoa sampai berdiri di kubur. Dia ada berdoa, tidak salah. Bukan kata tak boleh berdoa, tak boleh istighfar. Istighfar bila-bila masa boleh untuk orang yang meninggal dunia. Itu ada guna, ada faedah. Yang Nabi ajar, yang dalam Quran ajar, kita ikutlah. Alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana, dalam ayat itu kan, alladzina sabaquna bil iman, itu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu ayat itu baca, itu istighfar untuk orang yang sudah mati sebelum kita yang sudah pergi. Ada doa istighfar itu sangat baik. Boleh untuk kita, boleh untuk orang lain, boleh untuk yang masih hidup, boleh untuk yang telah meninggal dunia, boleh. Tapi talqin ini cerita lain. Yang doa itu ada, yang istighfar ada, ini lain. Ada orang kata ini sebenarnya bukan nak ajar orang dalam kubur. Dulu ceritanya yang buat begini nak ajar orang yang hidup ni biar insaf. Ada juga, sebab yang talqin dibaca bukan ini saja, tambah lagi, panjang lagi. Itu dibuat oleh orang kemudian lah. Tak tahulah. Tapi benda tu satu tokok tambah, orang kata, dalam agama. Benda ni dia ada kesan buruk dia. Kesan buruk dia. Yang lebih baik kita pakai yang tulen, yang asli. Tapi orang sudah jadi biasa kan, dia nak tulen, tapi dia suka yang palsu banyak. Cuba tengoklah sekeliling kita. Telur palsu, ayam palsu, semua palsu, madu palsu. Tak ada yang asli. Jadi begitu, jadi tabiat kita, jadi tabiat buruk. Semua jadi macam itu, berlaku sekeliling kita. Jadi sudah terbiasa dengan yang palsu. Gigi palsu, mata palsu, semua palsu. Sampai di tubuh kita pun palsu. Banyak yang palsu. Jadi tak perlulah yang itu sebenarnya. Kadang-kadang manusia ni dia berasa pandai, makan ubat ni, makan ini vitamin ni. Bila makan jadi
tak boleh nak tinggal. Kalau tinggal jadi letih. Sebab apa? Dia kata kita ambil ini betul-betul pati, katakanlah buah 5 orange, betul-betul pati. Pandailah manusia buat, sebab dia belajar kimia. Dia boleh buat. Ini sama dengan 20 biji ni, sebiji ni, sama dengan 20 biji. Kalau kamu makan 20 biji, larat lah nak makan. Muntah mungkin. Tak larat. Dia ambil. Memang manusia pandai, tetapi kadang-kadang yang Allah buat itu lebih baik. Ketulinan dia tu, walaupun kita kata ampas dia, abuk dia, apa pun semua, ada hikmat dia sebalik tu, ada tu khasiat dia. Dengan kita buat sendiri tu, dia jadi ada kesan sampingan pula. Itu ubat tu dah baik dah tu, ubat tu. Kalau yang palsu yang lain lagi teruk lah. Lagi teruk. Yang ubat tu pun kadang-kadang kita rasa kita lebih pandai daripada Allah. Kesan buruknya ada, itu kita tak sedar. Bila orang kaji, oh ini penyakit ni punca daripada sini, daripada ubat juga asalnya, daripada pil-pil juga. Berapa banyak penyakit tu. Inilah bahaya. Kita rasa kita pandai, kita boleh buat reka. Tak boleh. Yang senangnya ambil yang asal. Ya. Dia istilah yang ulama dulu guna ni istilah daif kan. Itu solat Nawawi dia kata dhaif. Sebab kalau yang buat yang dia buat campaign hadis dhaif bukan hadis maudhu tu, dia akan guna ujian tu lah. Ulama dulu dia ada tak yang guna memang maudhu, istilah maudhu ke ataupun istilah yang mutaakhirin tu. Macam kata tadi lah, di peringkat awal maudhu' tu ada termasuk juga yang dhaif tu termasuk yang dhaif dan maudhu'. Jadi kita tak boleh buat kesimpulan dia kata dhaif ni memang tahap dhaif yang kita faham. Boleh jadi maudhu' dah tu yang dia kata dhaif tu. Kita kena faham begitu. Apa lagi setelah kita tengok ni berapa banyak percanggahan ni dan berapa ramai pula. Saya sebut ini seorang, sebenarnya ramai lagi yang mengatakan maudhu' tu. Ramai lagi. Termasuk As-Sad'ani itu sendiri, dia pun kata maudhu'. Jadi kita kena ambil kira juga benda tu. Selain daripada berapa banyak percanggahan dia dengan ketetapan lain tu, kaedah-kaedah lain itu, kena ambil kira. Jangan nak pertahankan hadis dhaif semata-mata kerana kita sudah terlanjur beramal dengan hadis dhaif itu sekian lama. Dah kalau dah nak baiki ni, dah nak reformasi ni, terimalah. Apa salahnya? Rugi siapa? Tak ada rugi kita kalau tinggal hadis dhaif tu, pakai hadis sahih. Apa ruginya? Tapi nak pertahankan juga yang itu yang jadi susah, jadi kecoh. Ya. Saya dapat ini ada kaitan juga dengan talqin, berkaitan dengan kematian. Ya. Al-Quran dan kepada mayat. Dan yang ini dia di bawah hadis daripada Al-Bahari. Ya panjang ni kan. Secara ringkas lah saya boleh sebut ya. Boleh dikatakan tak ada satu pun yang sahih. Kalau ada, begini, mudah saja kita nak uji, mudah saja. Kalau ada, mesti ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Itu Nabi buat, sahabat buat. Cuba kemukakan sahabat mana yang buat. Ramalkan kematian tu selalu berlaku, hampir tiap hari ada ni kematian mana-mana. Adakah dibuat? Kenapa mereka tak buat? Itu satu persoalan. Itu satu persoalan. Kadang-kadang sesuatu hadis tu di peringkat awal dia tidak masyhur, orang tak tahu pun. Peringkat generasi ketiga, keempat baru popular. Itu kita kena selidik. Cara mudah nak kesan benda-benda macam ni, kita kena tengok kenapa Nabi tak buat kalau ada benda ni berguna. Kenapa yang Imam Syafi'i beberapa lama juga selepas Nabi kan, dia tu termasuk dalam bawah lagi daripada atba' tabi'in tu. Kenapa dia sendiri mengatakan tak sampai? Dia tak tahu ke ada hadis ni? Atau bagi dia hadis ni tak boleh dipegang, tak boleh buat pegangan? Sebab kalau betul-betul ada, mesti dalam kitab-kitab yang utama tu ada, dia ada bab janaiz kan,
bab tentang orang mati, urusan orang mati, dia ada semua dalam kitab-kitab ada. Kenapa tidak ada yang ini? Itu cara mudah lah untuk kita nak menghadapi hadis-hadis yang seumpama ini. Memang hadis itu banyak. Tapi tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Baik, kalau kita kata, kalau kita nak amal yang tidak sahih pun apa salahnya? Itulah masalahnya. Suka nak amalkan yang dhaif kan? Tak begini. Yang tentu ada doa. Boleh kita guna itulah. Doa. Untuk apa? Kita nak kirim pahala ke apa semua ni, untuk apa? Untuk Tuhan selamatkan dia, Tuhan ringankan kalau azab dia dan sebagainya. Tak boleh dengan doa. Istighfar tu apa? Apa baik faedahnya? Tidak itu faedahnya. Itu yang tentu sahih. Tak ada siapa pun pertikaikan. Pakai yang tu senang. Tak perlu kita pakai yang dipertikaikan. Yang dipertikaikan. Pakai yang tu. Kemudian kalau kita terima ni, banyak lagi yang lain-lain. Dia melayak ni pun. Dia bukan mengaji Quran saja, dia akan ada tahlil banyak lagi, cara-cara yang lain. Jadi maknanya, kata bayangkan, kalau seseorang tu tak ada buat apa pun, adakah amalan orang lain tu akan membantu dia? Dia tak ada buat apa, dia ada iman saja. Dan yang orang buat tu masuk dalam suratan mana? Suratan amalan ada kan? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang disebut dalam suratan amalan kita tu amalan kita sendiri, amalan orang lain. Amalan kita itu yang jelas dalam Quran apa? Amalan yang lain tu duduk di mana? Duduk dalam, atau buku tu ada dua. Yang orang lain buat satu, yang kita buat sendiri satu. Ada macam tu? Tak ada. Dengan sebab itu, cara yang paling baik, yang paling berguna, mudah, tidak perlu ni dia jadi macam lain pula ni, dia jadi macam terpengaruh dengan agama lain, cara bergantung dengan orang lain. Kalau orang lain sami, padri, kita lebay, bergantung. Padahal doa sendiri boleh. Minta ampun, istighfar, bukan untuk kita saja, boleh untuk orang mati lain, boleh saudara-saudara kita. Untuk apa dibuat semua ni? Kalau Allah tak terima, tak terima juga. Kalau doa kita, takut doa kita tak terima, baca pun kalau Tuhan tak terima, tak terima juga, tak dapat apa juga. Dan orang yang baca ni kan sekarang ni, dia jadi melarat. Sebab itu benda-benda yang tidak dibuat oleh Nabi ni jangan buat. Sebab apa? Dia akan melarat, tak ada penghujungnya. Dia ada package pula sekarang ni. Dulu tak ada. Dulu baca Quran begitu saja macam ni. Dia ada package pula. Kalau khatam, sekali khatam sekian banyak kena bayar. 2 kali khatam sekian banyak. Jadi sekarang ni kalau ada duit, orang tu boleh selamat lah. Macam talqin tadi dah. Kalau dah talqin tu dah selesai dah, untuk apa lagi? Untuk apa lagi benda ni? Oh, takut ada sakit baki. Jadi semua kita ni selesai dengan orang lain buat lah kalau macam tu. Jadi yang Nabi ajar supaya kita jaga, jangan terlibat dengan maksiat, dengan dosa, supaya buat taat macam-macam ni dia. Untuk apa itu? Tak perlulah kalau orang lain semua boleh buat. Dan kita kena fikir dari segi logik pun boleh fikir. Ni orang ni baca ni sebab package tadi, dia nak cari duit. Cuba kalau kita tak bagi duit, dia baca ke tidak? Doa tak perlu kepada 4 jam doa. Istighfar, astaghfirullah, boleh. Kita sendiri istighfar. Kita pergi dalam masjid, malaikat istighfar untuk kita. Ada Nabi ajar. Kita tak istighfar, ada orang lain istighfar untuk kita. Itu caranya betul. Tak perlu 4 jam. Kalau nak khatam Quran ni, bukan 4 jam. Kita tak bagi duit ni. Dia semua ni dapat pahala nak kirim. Biar kita dapat dulu. Nak dapat tu, dia kena ikhlas. Kalau tidak ikhlas, macam mana nak dapat? Dan macam mana nak kirim? Tak ada benda yang nak dikirim. Cuma kita saja mengatakan dapat. Siapa kata? Adakah semasa Nabi dulu ada cara yang kita buat package ni? Ataupun kalau tak ada package pun, upah orang baca. Ada? Tak ada semua.
Ini nak berkelahi dia nak jadi begini. Tapi benda-benda macam ni kalau kita sebut kawan sensitif. Sebab apa? Dia sudah biasa. Dia tidak soal benda ni sahih ke tidak sahih, logik masuk akal ke tidak, apa akan jadi kesan buruk jangka panjangnya kepada masyarakat, kepada manusia. Orang Islam ni akan jadi macam mana? Mungkin mereka jadi manusia yang paling pemalas. Mungkin. Sebab apa? Semua orang lain boleh buat. Tunggu saja. Yang pentingnya kita ada duit. Cari duit. Seperti kita untuk benda-benda lain juga. Duit yang penting. Untuk kehidupan akhirat kita juga, duit. Boleh upah orang buat sekian-sekian banyak lah. Kita boleh selesai semua. Yang orang buat tu kita pun nak tahu masuk dalam suratan amalan yang mana. Mungkin kalau kita baca tu dalam Quran sebut, yang kita baca yang kita buat lah. Oh, ini yang aku tidak buat, macam mana pula aku dapat ini? Oh, punya orang kirim. Ada ke macam tu? Tak ada. Dalam satu hadis tak ada. Misalkan dalam Quran, dalam satu pun hadis tak ada sebut macam tu. Ini yang orang dibuat masuk dalam suratan amalan kita. Macam orang account ada bank account, kita tak masuk, orang lain masuk. Oh, dia masuk, jadi banyak duit kita. Ini yang kita masuk sendiri. Ini yang orang lain masuk. Gitu kah? Kalau ada, perlu ada bukti. Agama ni tak boleh cakap gitu saja. Dia mesti kena ada dalil. Sedangkan kita tengok tak ada dalil. Jadi dengan sebab itu, kalau maksudnya nak minta Allah kurangkan dosa saudara kita, saudara mara kita, atau nak biar Tuhan ringankan kalau dia diazab, itu boleh dengan doa. Dan doa Nabi SAW memang anjurkan untuk orang yang sudah mati, untuk orang yang hidup. Istighfar memang Nabi anjur. Kita guna yang itu. Tapi kadang-kadang manusia ni rasa, oh ringkas sangat. Ringkas pun kalau jadi, 2 hari tak berhenti baca Quran pun kalau dah tak jadi, Tuhan tak terima, apa guna? Habis duit saja. Begitulah ringkasnya responnya. Ya. Betul ada katakan Imam Ahmad bila baca Quran berdiri ini, itu pun masih dipertikaikan sebenarnya. Masih dipertikaikan. Ada yang sebut begitu atas dasar tapi dia bercanggah dengan usul lah, dengan kaedah tadi tu. Dengan kaedah tadi. Jadi itu pun dipertikaikan oleh ulama juga. Di kalangan ulama-ulama dalam mazhab Ahmad, mereka ramai tak percaya tu. Tak terima. Sebab apa? Imam Ahmad ni paling kuat merujuk kepada Nabi SAW. Dia ada dapat ke Nabi buat benda-benda ni? Begitulah. Yang sebenarnya kita ambil yang terang, yang jelas, yang disepakati. Jangan yang dipertikaikan, diperselisihkan. Ya, gitu. Ya. Mengenai anak angkat susuan jika bercerai. Anak angkat susuan yang mula katakan, anak angkat dan dia bersusu dengan perempuan tu, lepas tu bercerai, suami lelaki ni dia cerai. Macam status? Tetap anak dia. Tetap anak. Tapi Sama. kalau perempuan tu dia tak ada susu, tapi dia ambil pakai ubat. Dia ambil ubat, jadi ada susu lah. Tak boleh, tak boleh. Itu tak jadi. Tak jadi. Tak jadi. Dia mesti kena ada al-fahl dipanggil, bapa dia tu. Secara natural lah. Secara natural. Apa ni? Yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Apa yang haram berdasarkan keturunan, itu juga haram berdasarkan susuan. Sama. Boleh kahwin tak sebenarnya? Mana? Yang pakai ubat tu. Boleh. Ya. Boleh. Itu tidak menepati syarat dia lah. Ya. Ya, ada lagi? Mungkin kita setakat itulah dulu ya. Untuk pagi ni, insya-Allah petang nanti. Bukan di sini ya. Di mana? Surah Asy-Syarif. Surah Asy-Syarif. Tempat malam tadi. Tempat malam tadi.